Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini akan saya menerangkan tentang kaedah pemikiran modernis Fazlur Rahman. Sebelum kita masuk kaedah pemikiran ini, mari kita lihat dulu pendahuluan dunia masa kini terdedah dengan pelbagai pemikiran, ideologi serta falsafah, sama ada dari barat, timur, Eropah maupun Asia. Keadaan ini berbeza dengan generasi awal, iaitu pada zaman Nabi dan sahabat yang menumpukan kepada gerakan dakwah dan mempelajari ilmu ibadat. Umat Islam kini dibebani dengan tanggungjawab untuk menjawab persoalan yang timbul daripada golongan yang menggunakan akal sebagai hujah. Golongan ini tidak hanya tertumpu pada golongan barat semata-mata, tetapi datang dari golongan umat Islam itu sendiri. Mereka ingin menuju satu perubahan dari sudut ekonomi, politik, agama dan segala aspek kehidupan. Golongan ini digelar sebagai golongan modernisme. Secara umumnya, golongan ini menjadikan akal sebagai rujukan utama berbanding wahyu. Modernisasi merupakan usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Secara umumnya, Islam tidak melarang umatnya untuk mencapai kemodernan. Malahan Islam amat menggalakkan umatnya agar menggunakan akal dan menghina golongan yang tidak menggunakan akal. Namun begitu, Islam meletakkan metod ataupun kaedah tertentu dalam mencapai kemodernan. Antara tokoh pemikir modernis yang dikenal iaitu Fazlur Rahman. Beliau berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh barat. Beliau ingin melakukan penyesuaian antara Islam dan kehidupan semasa. Oleh kerana itu, Fazlur Rahman telah membuat satu dasar baharu terhadap sumber utama umat Islam, iaitu Al-Quran, Sunnah dan Ijtihad. Biodata Fazlur Rahman. Nama penuh Fazlur Rahman adalah Fazlur Rahman Malik bin Maulana Sibab Al-Abdin yang berasal dari Pakistan. Beliau dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 Hijrah dan meninggal dunia pada 26 Julai 1988. Beliau berasal daripada keluarga yang mementingkan keilmuan dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan kemasyhuran ayahnya di India. Fazlur Rahman pada peringkat awalnya hanya mendapat pendidikan asas daripada ayahnya saja. Beliau kemudian menyambut pengajian asas secara rasmi di Punjab University di Lahore, iaitu salah sebuah daerah di India. Beliau mahir dalam bertuturan bahasa Arab. Minat terhadap ilmu pengetahuan telah mendorong Fazlur Rahman untuk meneruskan pengajian seterusnya di Universiti Oxford. Setelah itu, beliau telah menyumbangkan keilmuannya di Universiti Durham dan mengajar dalam subjek falsafah Parsi dan Islam. Beliau mendapat gelaran Profesor Media selepas menamatkan kajian ilmiah berkaitan dengan Ibn Sina. Seterusnya, beliau mempunyai kelebihan dan menyelesaikan satu permasalahan yang berlaku. Hal ini kerana beliau merupakan cendekiawan yang sentiasa berfikiran secara kritis dalam konsep hermeneutik Fazlur Rahman. Dalam memahami konsep hermeneutik Fazlur Rahman ini, terdapat beberapa perkara yang menjadi asas utama pemikiran beliau. Pertama, dalam memahami Al-Quran itu sendiri, Fazlur Rahman lebih mendahulukan sumber Al-Quran berbanding dengan teks. Dalam hal ini, beliau mempelajari dari pengalaman dan kesimpulan hukum berdasarkan pengalaman dan keseluruhan ajaran Al-Quran, dan kemudian menilai setiap ayat-ayat Al-Quran pada peringkat pertengahan. Bagi umat Islam yang tidak pernah hidup bersama Nabi, memahami keseluruhan dari Al-Quran dapat dilakukan dengan memahami latar belakang sejarah penurunan Al-Quran, dan tersebut kemudian menyusun prinsip-prinsip dari Al-Quran secara lebih tersusun dan teratur. Yang kedua adalah sumber informasi pengetahuan. Dalam konsep hermeneutik Fazlur Rahman bukan hanya tertumpu pada teks saja, tapi merangkumi tiga fasa, iaitu yang pertama, dunia teks, world of view; dunia pengarang, world of author; dan dunia pembaca, world of the reader. Seorang pentafsir yang menggunakan kaedah ini perlu terlebih dahulu mendahului dan memahami teks Al-Quran mengikut tradisi masyarakat Arab ketika Al-Quran diturunkan, dengan penghayatan seolah-olah hidup pada masa zaman mereka. Kemudian meletakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi agar menjadi relevan dan digunakan pada masa kini. Yang konsep yang ketiga adalah hermeneutik Fazlur Rahman lebih mengutamakan kesahihan pengetahuan. Hermeneutik adalah sebuah pentafsiran yang bersifat umum dan bukan menjadi hak pada kumpulan tertentu. Sebaliknya, kebenaran dan pengetahuan menjadi hak milik semua orang dan semua kumpulan, sehingga kebenaran dalam sudut pandang hermeneutik lebih bersifat umum. Peringatan-peringatan dari Al-Quran yang dipandang sesuai pada masa dulu belum tentu sesuai digunakan pada masa kini, dan seterusnya. Seterusnya kita akan masuk double movement theory. Menurut Fazlur Rahman, persoalan kaedah dan pemahaman terhadap Al-Quran belum pernah dibincangkan dengan secukup-cukupnya di dalam tradisi Islam dan merupakan perkara yang amat terdesak pada zaman ini. Surat penafsiran yang diwarisi dari tradisi keislaman zaman klasik ini telah gagal memaparkan pesanan-pesanan Al-Quran secara bersepadu yang boleh diterima akal.
Akibat dari kaedah penafsiran ayat demi ayat serta kecenderungan terhadap penggunaan ayat Quran secara memisahkan bahagian itu, para mufassirin dan umat Islam tidak dapat memahami pesan dari Al-Quran dengan sempurna seperti mana dalam buku beliau Islam and Modernity. Seterusnya kita akan lihat daripada hasil penyelidikan Fazlur Rahman. Hasil daripada penyelidikan, pengalaman dan analisis terhadap Islam dilakukan oleh beliau sehingga mewujudkan satu kaedah hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran. Sumbangannya paling bermakna ke arah proses ini ialah dengan pengusulan teori double movement yang kini menjadi panduan bagi penafsir-penafsir baru bagi mendapat penjelasan dan keterangan yang sempurna. Tujuan kaedah hermeneutik yang cuba dimakamkan Fazlur Rahman menjelaskan bukunya dalam Islam and Modernity. Pada tahun 1982, melalui bukunya Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition, kaedah baru yang diwujudkan beliau iaitu double movement theory mempunyai dua langkah yang harus dilalui oleh seorang penafsir di dalam membuat penafsiran tertentu. Penjelasan terhadap kaedah teori gerakan ganda ini dapat dilihat dari gerakan pertama dari kaedah tafsir Al-Quran. Pertama, seseorang harus memahami erti atau makna dari sesuatu penyataan dengan mengkaji keadaan atau wilayah persejarahan dari penyataan Al-Quran tersebut. Sebelum menyelidik ayat-ayat tertentu dan keadaan dari persejarahan, sebuah kajian umum mengenai ruang lingkup makro seperti batasan-batasan masyarakat, agama dan adat istiadat, pertubuhan-pertubuhan dan juga mengenai kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada masa kehadiran Islam khususnya di Makkah. Begitu juga terhadap kajian peperangan Persia Byzantium juga perlu dilakukan. Kesimpulan dari langkah pertama ini dari gerakan yang pertama adalah memahami makna Al-Quran secara menyeluruh juga terhadap ajaran-ajaran khusus merupakan reaksi terhadap situasi-situasi khusus. Seterusnya langkah kedua adalah dengan membuat rumusan terhadap jawapan-jawapan tersebut dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dalam latar belakang sejarah kemasyarakatan dan sistem undang-undang yang sering dinyatakan. Kesimpulan dari gerakan kedua ini digunakan beliau seperti berikut. Gerakan kedua harus dilakukan dari pandangan umum menjadi pandangan-pandangan tertentu yang perlu dirumuskan agar ia menjadi kenyataan dan sesuai digunakan pada zaman sekarang. Bermaksud, ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut harus dirumuskan dalam konteks sejarah kemasyarakatan yang teguh supaya bersesuaian dengan zaman sekarang. Kajian seperti ini memerlukan ketekunan serta cermat dalam membuat kesimpulan dari analisis dari berbagai unsur dan sumber sehingga dapat menilai keadaan seseorang yang diperlukan dan menentukan keutamaan baru agar darinya dapat diterapkan nilai-nilai Al-Quran mengikut perubahan zaman. Fazlur Rahman yakin bahawa dengan penerapan teori double movement ini dalam usaha baru terhadap penafsiran teks, ijtihad dan dapat dihidupkan kembali. Apabila perkara ini dapat dilakukan, pesanan-pesanan dari Al-Quran dan dapat ditafsir sesuai masa kini dan menjadi efektif kembali. Teori gerakan ganda oleh Fazlur Rahman ini memang bertepatan dalam upaya mengaitkan kerelevanan teks Al-Quran terhadap keadaan masa kini, terutama untuk merumuskan kembali hukum dari Al-Quran. Fazlur Rahman juga memastikan perlunya pendekatan multidisiplinary dalam mengkaji pelbagai pesanan dari Al-Quran. Kerana pesanan Al-Quran tersebut begitu rumit dan sulit untuk dipahami sehingga perlunya sebuah kaedah penafsiran baru agar setiap kesulitan dan untuk memahami teks Al-Quran dapat difahami dan bersesuaian dengan keadaan masa kini. Seterusnya kita sambung kepada bahagian ijtihad yang dipelopori oleh Fazlur Rahman, iaitu Fazlur Rahman menyatakan bahawa ijtihad perlulah kepada jangka masa sekarang dan ijtihad yang dilakukan pada zaman terdahulu adalah terbatal. Dalam ijtihad ini Fazlur Rahman menggelarkan jihad ini sebagai satu jihad intelektual yang mana ia perlukan kepada satu kekuatan akal untuk merumuskan sesuatu hukum. Maka Fazlur Rahman mengubah syarat-syarat dalam berijtihad ini, iaitu kesemua ahli yang menyatakan bahawa mereka layak untuk berijtihad, maka mereka boleh berijtihad tanpa mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan ijtihad seperti mana yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah. Hal ini kerana kalau untuk mendapati orang yang betul-betul layak berijtihad, maka tidaklah mustahil untuk kita mendapati orang yang betul-betul layak kerana manusia itu berada di dalam kekurangan. Dalam kami memasukkan beberapa contoh berkaitan dengan contoh-contoh yang telah dilakukan oleh Fazlur Rahman
berkaitan dengan ijtihad ini, iaitu yang pertama berkaitan dengan kesaksian wanita. Wanita adalah golongan yang dipandang lemah pada suatu ketika dahulu. Disebabkan itu Allah telah mewajibkan untuk mereka yang ingin mengadakan saksi, bahawa mengadakan saksi seorang lelaki dan 2 orang wanita mewakili seorang lelaki. Namun wanita pada zaman sekarang ini lebih terkehadapan berbanding lelaki, maka ayat ini telah dikatakan sesuai hanya pada zaman dahulu sahaja. Maknanya wanita pada zaman sekarang boleh untuk mengadakan seorang saksi dengan hanya seorang saksi sahaja. Contoh yang kedua adalah berkaitan dengan perceraian. Dalam Islam, syarak meletakkan lafaz talak itu kepada lelaki. Tetapi Fazlur Rahman berijtihad bahawa talak juga boleh dilafazkan oleh kaum wanita. Kemudian berkaitan dengan zakat yang dibayar oleh umat Islam pada ketika ini, yang mana zakat sebelum diberikan kepada asnaf-asnaf yang layak, maka zakat tersebut perlulah dimajukan wangnya terlebih dahulu, kemudian barulah diagih-agihkan. Analisis ijtihad Fazlur Rahman tidak dinafikan bahawa akal merupakan anugerah Allah yang mewajibkan untuk menggunakan anugerah tersebut. Hal ini kerana hukum yang berlaku pada zaman dahulu hanya sesuai digunakan untuk masa dahulu sahaja. Hal ini bertentangan dengan sifat Al-Quran yang syumul. Setiap ijtihad yang dilakukan mesti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulannya, keadaan ini muncul disebabkan oleh sifat manusia yang menggunakan akal melebihi petunjuk wahyu. Sifat wahyu itu adalah bertepatan dengan fitrah akal. Namun begitu, terdapat persoalan yang tidak boleh dipertikaikan seperti perihal roh dan hukum hakam yang bersifat tetap. Sekian, terima kasih.